والسالس الأكرام فمن لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي الفريق الماجيب ومعالمة إذبه تعالى وبسفية الله عليه تحية الإله واجب الأكل ملك علي أن يدرك في ذاته قتائل والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته سقوطا للأول وكل أمر قابل للفوات سقوط جائز بلا خفاء سبحان من بأن هذا العالم مسيح الله العلي العليم حديث مقتل لأنه قضى به تغير وجود من العالم وجده والمسمى بالكتاب بأن وصف بالوجود بواجبة الوحيد المعبود الظاهر بأن كل أثر إلى مؤثر فتبري sama sifat nafsiyya surata li'aham satu sandiyya walakin bidati fala wal baqaqiyamu binafsi ini tatuqamu wali kulli ghairi walani yaqidati an sifatih aliyya nasihi illa lilwahid qahari jalla wa ala mayakun bitami amri illa pada satu inda alim billah wa mayakun binku alimun alim pada sabili yurfa la tantabik illa lakun kutasi kami ala dibutu wa mu'almasaki li'ana uyubi madasa suni wa jari wa wal mustahil mujadi wa jari wa jari wa wadi wa tari kudus wa rabbali Muntazawun anil hulul wajih wal-salih fi samwa sifat subhana'ani sab'atu ra'yaitu mu'itu bila syari wa kudratu irada wa kullu syai'ka iman ahada wa iyaku bididi kul afara fasajib hil'am bifatwa imira Fakul alimta arba'an sama bikainati Fafati maqama kalabuhu Masamu wal-sor Fawailam fa'ilam iktar Likuli sifati Al-mata warma Al-hayati Falamutis mawakala musami Ta'ala qadisa'il aksami وقدرة الإرادة تعلق بممكنات كلها وتقاضي بأن صفها والبشر تعلق بكل موجود يرى فكلها كلمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته ثم كلام ليس بنوره وليس بالترتيب كالمألوف والدليل ضد وتقدم من الصفات الشامعة فلم لأنه لو لم يكن مصروفا فيها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي بالفضل قد تلاها والواحد المقبول لا يفتقر لغيره جل وعلا مختلف وجائز في حقه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على إليه فأسأل أدبا والإمام برؤية الإله في جنة الولي بلا تناهي يجوز كل جائز بالفعل وفرد به دليل نقلي وفي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستعين الضد عليه وجائز التعدي في حقه تسوت فضل ورحمة لعالم نزل مولد ويسلم الإيمان بالحساب والعشر والإقام والثواب والبشر والصراط والميزان والرب والنيران والجنان والجد والأملاك سبحانه والرب والبدن سبحانه وجاء من البشير بكل رب صار تدبري ويطوي بكلمة الإسلام وقرب من سائر أقسامه
فنسيرا من ذكري مريم من قبلها ذكري أنا الله وولي وفاء رجائي وسلم ولد من ثنائي وتهدي توبة لأوزاري لتأسى من رحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على منائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور أعمال وكن له مسلما وتسلم المذهب التي العلماء وقد سبب من الأخيار بالجد والبيان في الأسامي وصفه على الدوام وشرك من سائر الأسامي وركبا لله في أوالي تقديم عالي وكمال وكل ذل ربي لتقالي أنت ببطئ ولتعلم مثلك منزل الأمى وجميع ليارني ورحمة أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه نبي على النبي الهاشمي وآله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fal ilmu sidrah fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Jadi hari itunya syarah yang kata al-awwalu yang pertama minha daripadanya minas salasati aqsami. Nah, daripada tiga segala pembahagian sifat-sifat yang tiba ta'alluq dia, ma yata'allaku ialah barang ini sifat yang bertakluklah ia barang ini sifat bi jami'i aqsamil hukmil aqli dengan sekalian pembahagian hukum-hukum yang dibangsa pada akal. Iaitu sifat-sifat yang bertakluk sifat-sifat tersebut dengan sekalian pembahagian hukum akal. Mana? Wajib, mustahil, jaiz. Itu orang panggil bahagian daripada hukum akal. Wahwa dan ia ma tu sifatani ialah dua sifat. Dua sifat yang bertakluk dengan sekalian hukum-hukum akal. Mana dua sifat tu? Al-ilmu wal kalamu ialah sifat pengetahuan dan sifat perkata. Jadi sifat pengetahuan dan sifat perkata ni bertakluk. Bila sebut kata bertakluk, mana mengetahui dan berkata-kata dengan sekalian aqsam hukmil aqli, dengan sekalian pembahagian hukum-hukum akal. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui dengan sekalian pembahagian hukum-hukum akal. Dan Allah Ta'ala pun berkata-kata dengan sekalian hukum-hukum akal tadi.
Ya, artinya Allah Ta'ala mengetahui benda wajib di atas jalan wujub, benda mustahil di atas jalan istihalah, benda jaiz di atas jalan jawaz. Dan Allah Ta'ala berkata-kata, apa dengan makna menunjuki akan tiap-tiap benda yang wajib, benda yang mustahil dan benda yang jaiz. Nah, cuma Al-Quran itu menunjuk sebahagian lah. Nah, wa ilaihi dan kepadanya, wa ila kismil awali dan kepadanya, kepada kisim yang pertama ni, asyara mengisyaratlah oleh nazim biqaulihi dengan katanya, kata nazim, fal ilmu maka bermula ilmu jazman putuhlah ia. Ya jazman ni maf'ul mutlaq bagi ta'alluqan belakang tu. Dia kata jazman ma'mulun liqaulihi, jadi maf'ul liqaulihi bagi perkataannya nazim ta'allaqan. Dah. Tu. Artinya fal ilmu wal kalamu sami ta'allaqan ay ta'allaqan jazman ay majzuman bih. Gitu. Laki itu nanti ada riwayat tu. Bermula ilmu dan sifat kalam. Sifat ilmu dan sifat kalam tu bertakluklah kedua-dua sifat ni akan sebagai takluk yang putus. Akan sebagai takluk yang putus. Yang pasti yang putus bisa iril aksami dengan sekalian pembahagian ay aksamil hukmil aqliyyi salasati, dengan sekalian pembahagian hukum yang dibangsakan pada akal yang tiga. Itu. Tapi dia dahulukan. Quddima alaihi, didahulukan di atasnya, di atas ta'alluqa. Kalau kira agak fal ilmu wal kalamu sami ta'allaqan jazman, gitulah sepatutnya. Tapi ditakdim ke jazman tu. Tu. Takdir ke maf'ul mutlaq bagi ta'alluqan. Begitu. Wal kalamu sami, apa makna kalamu sami? Ai as-sami maknanya al-ali, ya, yang maha tinggi. Al-murtafi'i. Tu. As-sami al-aliyul murtafi'ul qadrul munazzah wa anil hurufi wal aswati, yang maha tinggi, al-murtafi'u yang terangkatlah, al-qadru bil qadri. Lagi tak ada apa amdi? Wa fi riwayatin bil qadri. Wa fi nuskhatin bil qadri. Kalam musami ini kalam yang maha tinggi, al murtafi'ul bil qadri, yang terangkatlah dengan pangkatnya Allah Ta'ala, al munazzahu yang tersucilah ia kalam ni, anil hurufi wal aswati, daripada segala huruf-huruf dan segala suara-suara. Maksud di sini ialah kalam sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, bukan kalam lafzi. Kalau kalam lafzi pastilah ada huruf, dan bila dibaca ada suara, ada takdim, ada takhir. Tu. Al-munazzahu yang tersucilah kalam Allah Ta'ala ni, anil hurufi wal aswati, daripada segala huruf-huruf, wal aswati dan segala suara-suara, wat takdimi dan tersuci kalam Allah Ta'ala daripada pendahuluan, wat ta'khiri dan pengakhiran, was sukuti dan diam. Sukut sini sukut nafsani, sukut nafsi. Wal lahni dan lahan, wal i'rabi dan i'rab, wa ghairi zalika dan yang lain daripada demikian itu. Lain daripada demikian itu, demikian huruf suara, pendahuluan, pengakhiran, diam, lahan dan i'rab tu. Dari apa? Bayan pada kata ghairi zalika, mimma daripada barang, yattasifu yang bersifatlah bihi dengan dia, dengan kalamul hawadisi, oleh kalam yang baharu.
Kalam yang baru ni. Walaupun kita kata kalam, innal kalama la fil fuad. Nah, sesungguhnya kalam tu dalam hati. Nah. Dalam hati itu tak berhuruf, tak bersuara, ya sungguh. Nah, tetapi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya saja dijadikan lidah menunjuki bagi hati apa yang dia bercakaplah hati. Jadi walaupun orang panggil apa? Kalam nafsi yang ada dalam diri kita tu tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi ada takdim tak? Ada takhir tak? Ada sukuk tak? Ada sukuk nafsi. Tuh kita kadang-kadang nak cakap benda apa-apa bucak, hilang tak? Mari hilang dia ni. Kena pula kalau tok guru ada. Hilang lalu. Mula-mula sedak dah standby. Duk yudabbirul kalam. Apa? Yu'iddul kalam fi qalbih. Mempelatur, menyusun, mempersedia, mencadangkan kalam dalam hati kita. Kalam ada dalam hati kita tu berhuruf bersuara tak? Tak berhuruf bersuara tak? Tapi terima tak permulaan? Terima pengakhiran? Terima. Dan terima tak sukuk nafsani? Terima. Atur molek dah ni nak cakap apa ni? Pak mari tok guru. Helah habis. Ghaibal ghuyub. Tahu nak cakap apa dah saya ni? Allah, tok guru saya mari dah lah. Sudahlah. Nak cakap apa? Aku tak ingat dah apa benda nak cakap ni. Dah. Hilang gaib habis dah. Ada apa kalam Allah Ta'ala? Tak gitu. Sama pada nisbah orang panggil tidak berhuruf, tidak bersuara saja. Itu orang panggil istirak tu hanya pada tak berhuruf, tak bersuara. Mana? Kalam nafsi yang ada dalam hati kita tu. Istirak tu ya. Hak lain mughayaratun. Mubayanatun kullu mubayanah. Berlainan, tiap-tiap berlainan. Dia berlainan sungguh-sungguh, tak sama rasa. Jadi ulama ahli sunnah itu kita sebut dahulu kan, membawa contoh syahid, qiyas dengan syahid, qiyas syahid, qiyas dengan kalam nafsi kita tak berhuruf tak bersuara itu hanya nak mengiktiraf fuq Mu'tazilah yang mensakatkan, yang menentukan kalam tu mesti berhuruf bersuara. Maka ulama ahli sunnah buat contoh kalam kita pun ada tak berhuruf tak bersuara. Mana? Ni kalam nafsi, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam tu sebenarnya dalam hati. Kalam nafsi kita. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya dijadikan lidah ni di atas hati kita tu menunjuki apa? Menunjuki di atas hati kita. Kita bercakap. Tu. Jadi tak boleh nak qiyah banyak-banyak sangat. Yang duk qiyah banyak-banyak sangat. Kalau kita duk qiyah, duk balah tu. Sebab pada Mekah ayat kata kalam nafsi ada di anak tekak. Memang tak ada lah dalam kitab sebut anak tekak. Semua kata kalam nafsi ni dalam hati. Dah anak tekak ke dalam hati ke. Tak boleh nak qiyah di Allah Taala. Kalau kata kalam nafsi Allah Taala dalam diri Allah Taala gitu. Tak boleh. Gitu ya sebenarnya. Kalau kita kata salah lah pada Mekah, dia kata kalam nafsi itu di anak tekak. Tak apalah kita kata salah, kita taslim lah kata salah. Tak jumpa dalil kita kata salah lah. Kata kalam nafsi makhluk ni di anak tekak. Kalam nafsi makhluk dalam hati. Di anak tekak ke, dalam hati ke, dua-dua tu tak boleh nak qiyah di tu. Mana? Di Tuhan di anak tekak di Tuhan dalam hati lah. Tak boleh dua-dua. Hanya disebut kalam nafsi Allah Ta'ala tu kalam zati, kalam hak bahasa zat, kalam hak ada di zat Allah Ta'ala. Tak berhuruf, tak bersuara. Ada pun kita, oleh kerana harus bagi kita ni ada kalam lafzi. Kalam lafzi tu hak orang panggil hak terkeluar daripada lidah kita tu huruf suara tu. Maka ada lah orang panggil kotak suara hak ada di anak tekak kita. Macam orang bisui tak ada kalam nafsi ke? Ada. Kan dia boleh buat isyarat itu gini kan? Dia tak ada anak tekak dia ya, tak ada kalam dia anak tekak dia. Hingga dia tak boleh, tak ada kemampuan untuk mengeluarkan huruf suara tu.
Ada pun Allah Ta'ala, kalam lafzi Allah Ta'ala, tak boleh nak kata Allah Ta'ala awak keluar daripada mulut Allah. Jangan mu, mujassimah mu tajassi. Kalam lafzi itu Allah Ta'ala menjadi. Itu habuan ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Nah, menjadi sifat apa? Kudrah. Menjadi huruf suara. Nah, sifat apa? Kudrah. Bukan Allah Ta'ala bercakap dengan mana Allah Ta'ala gerak bibir mulut keluar pupak-pupak suara, bukan. Nah, kenapa? Lam yazal mutakalliman. Senantiasa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat berkata. Nah, kalau kita baca dalam apa? Dalam Hasyiah Jalal. Mana Hasyiah Jalal? Hasyiah Jalal kata apa? Jalaluddin Ad-Dawani kata, fa inna takalluma indal asy'ariyati huwa al-ittisafu bil kalami. Maka sesungguhnya berkata-kata di sisi Asy'ariyah itu ialah al-ittisafu bil kalami, ialah bersifat dengan sifat kalam. Walaisal murad, bukanlah maksud minal mutakallim, daripada yang berkata-kata fi hadzal qauli, pada ini perkataan, huwa takallum bil fi'li, ialah berkata-kata seperti berkata-kata terus, sedang berkata-kata, cakap, bukan. Nah, bal ittisafu bitilkal malakah, bahkan bersifat dengan demikian itu malakah. Wa illam yatakallam, dan jika sekalipun tidak berkata-kata, bil fi'li, dengan secara langsung. Nah, bukan mana berkata-kata tu kata, cakap, okey. Sebab tu dia sekarang kata hak sedia kadanya apa dua lah. Mana? Lam yazal mutakalliman, senantiasa Allah Ta'ala tu zat yang mutakalliman berkata-kata, mana? Iaitu lam yazal mutakalliman ai muttasifan bi sifatil kalamin nafsi. Nah, satu. Yang keduanya senantiasa berkata-kata, Allah Ta'ala zat senantiasa berkata-kata, ialah senantiasa siap. Nah, apa? Siap mesediakan yu'iddu kalaman nafsaniyatan. Nah, senantiasa siap mempersediakan akan kalimah-kalimah ya bahasa nafsani. Itu. Tu gitu. Mu tak sepakal sah. Ni ada pokok ni debat tak habis-habis sifat kalam. Mampu debat sifat kalam pak kecil. Jadi oleh kerana besar sangat enggak sifat kalam, nanti kita buat bahasa masail lah. Nanti tunggu sepadan negeri boleh buka. Sepadan negara boleh buka. Nah, kita akan bawa baba-baba Fatani, baba baba Li, baba tua ke baba Mak Mawi ke ikut ni bawa habis. Lepas tu debat lah buat kita. Nah, bawa kita. Nah, masing-masing debat. Jangan duduk panas oleh grup WhatsApp dengan Facebook saja. Tapi nanti saya nak buat bahasa masail pakai senyap meniku tak lagi. Jangan buat lagu tu lah. Boleh nyepak lah kali ni kalau buat gitu. Nah. Tu. Fala ilmu, maka bermula ilmu, wal kalamu, dan kalam tu. Nah, bermula sifat ilmu dan sifat kalam Allah Ta'ala, sifat pengetahuan dan sifat perkata Allah Ta'ala tu. Ta'allaqan. Tu. Bertakluklah kedua-duanya. Itu. Khabar bagi para ilmu. Ialah bertakluklah kedua-duanya. Innaha tainis sifataini, bahwasanya dua-dua ini sifat. Ta'allaqah, bertakluklah kedua-duanya. Bertakluk jazman, akan sebagai pasti, akan sebagai takluk yang putus. Majzuman bihi. Nah, putus kedua-duanya dengan dia, dengan takluk tersebut. Bisa iri dengan sekalian bijami'i juz'iyati, dengan sekalian juzuk-juzuk al-aqsami, segala pembahagian. Apa pembahagian apa? Aqsamil hukmil aqliyyi salasati,
Segala pembahagian hukum yang dibangsa pada akal yang 3. Mana hukum yang dibangsa pada akal yang 3? Al-wajibi wal mustahili wal jaizi. Tu jadi Allah Ta'ala mengetahui tak benda yang mesti benda tentu sungguh tahu. Tahu lah ke mana? Tentu sungguh. Tu. Allah Ta'ala tahu tak benda tentu tidak? Tahu. Tahu kan? Tentu tidak. Allah Ta'ala tahu tak benda hak terima sungguh terima tidak? Tahu. Tahu kan? Tahu. Boleh sungguh, boleh tidak. Tu. Terima sungguh, terima tidak. Nah. Kalau Allah Ta'ala pun menunjuk tak? Ada benda wajib. Menunjuk. Mana? Qul huwallahu ahad. Ayalah tu. Nah. Menunjuk tak atas mustahil? Bukan mustahil, istihalatul mustahil. Mana? Lam yalid wa lam yulad. Itu. Yalid, yulad itu mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Menunjuk tak ada atas benda jaiz? Menunjuk. Tu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqa ila akhir. Banyaklah. Amma adapun kaunuhu awak dhabit sikit atau dhabit. Lakin ta'alluqul ilmi, akan tetapi ta'alluq ilmu tu ta'alluq ihatah. Ta'alluq ihatah wal inkishaf. Ta'alluq ihatah wal inkishaf. Ihatah mana meliputi, inkishaf ai ittidah mana nyata, terbuka mana nyata. Wa ta'alluqul kalam dilalah. Nah, ta'alluq kalam ialah ta'alluq dilalah, menunjuk. Tu. Amma kaunuhuma tu dah rabi dah. Amma kaunuhuma, adapun bermula keadaan kedua-duanya ilmu dan kalam ni, muta'alliqaini, bertakluklah kedua-duanya ilmu dan kalam ni. Fali annahuma, maka kerana bahawasanya kedua-duanya takluk ilmu dan kalam ni, ilmu dan kalam ni, talaba amran talaba. Ada alih tak? Ada. Kalau kita tak ada alih tak? Ada. Kalau tak ada, ada. Kalau kita ni tak ada, kena buat alih. Talaba gitu. Bertakluklah kedua-duanya amran, akan pekerjaan, zaidan yang asing, yang lebih, yang suku saka, ala qiyamihima, di atas pekerjaan ada kedua-duanya kalam dan ilmu ni, bimahallihima, dengan zat kedua-duanya. Apa? Iaitu zat Allah Ta'ala. Nah. Tu. Ilmu hijayah duduk mana mula-mula? Di zat Allah Ta'ala. Nah. Kalam di mana dia duduk? Di zat Allah Ta'ala. Tu. Kemudiannya kita bercakap ni ala ta'alluq fit ta'alluqi lah ni. Ala tartibil aqli, atas pelaturan akal. Bukan dulu cerah sifat kalam ilmu Allah. Lepas tu mula-mula pak lekat situ. Lama duduk situ, tu dia cari hijau pula. Okey gitu. Maknanya pekerjaan sifat pertamanya ada di zat. Setelah ada di zat, apa hijau dia? Tu orang panggil takluk. Itu. Fali annahuma, maka kerana bahawasa kedua-duanya kalam dan ilmu ni, talaba, menuntutilah kedua-duanya ilmu dan kalam, amran, akan pekerjaan, zaidan yang asing, yang lebih, yang suku saka, ala qiyamiha, di atas pekerjaan adanya kedua-duanya, di atas pekerjaan berdiri. Qiyam tu makna berdiri, mana ada. Ala qiyamiha, di atas pekerjaan berdiri kedua-duanya ilmu dan kalam ni, bimahaliha ay bizatihima. Nah, di zat kedua-duanya. Apa? Di zat Allah Ta'ala ada. Kenapa gitu? Idzil ilmu, kerana bermula ilmu ni, yaqtadi, menghendakilah ia ilmu, makluman, akan benda-benda yang diketahui, yang kasyifu bihi, nyata dengan dia, dengan ilmu. Tu sifat pengetahuan. Apa ada di zat Allah Ta'ala, ada sifat pengetahuan. Apa tugas pengetahuan? Yang menghendaki apa pengetahuan? Tak ada menghendaki apa-apa. Gitu. Tak panggil pengetahuan gitu. Nah,
Pengetahuan apa tugas dia? Mengetahui apa? Akan maklumat. Sekalian maklumat, benda-benda hak diketahui. Maklumat tu benda-benda hak diketahui. Bihi dengan dia dengan ilmu. Tu. Dia tak sama dengan hayat. Hayat sifat berhidup. Apa sifat berhidup hijau yang nak lagi selain daripada ada di zat Allah Taala? Tak ada dah. Berhidup. Nak kata menghidupi, berhidup, menghidup. Tak kena lah ke? Berhidup saya makna ismi saja. Makna ismi dunal masdari, tak ada makna masdari. Jadi tiap-tiap sifat ma'ani semuanya ada makna ismi, makna masdari. Melainkan hayat satu hanya ada makna ismi, tidak ada makna masdari. Begitu juga dengan basar. Kalau mengikut tasrih wazan hanya ada ismi, tidak ada masdari. Tapi masdarinya kena atas wazan ibsar. Absara yubsiru ibsaran, baru ada makna masdari. Sebab tu kadang-kadang ulama sebut ibsar bimakna basar, supaya tidak terwaham kata basar tak ada, tak ada. Pelihat tak ada melihat gitu. Kita bahasa Melayu tak ada hak lah, sorah kita tu mudah. Pelihat melihat. tak ada hak, ya arak ya lain sikit. Tak ada orang Arab cakap basar tukar, ada. Jagalah. Istiqmal gitu jaga. Kalau basar tu bika ada. Kena ta'diyah, muta'addi dengan haraja. Basar tu bika. Tu baru ada. Kalau tidak yubsir lah. Yubsir bukan basara. Ibsar. Absara yubsiru. Gitu. Tu wal kalamu, dan bermula kalam pula yaqtadi maknan, menghendaki akan makna, yadullu alaihi, menunjuk di atasnya, di atas makna tu. Sebab tu bila kita baca ayat Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina, itu lafzi tu. Apa kita faham? Makna kita faham ke apa? Apa kita faham? Apa kita faham? Itu makna. Menunjuk tu. Sebab itulah madlul kalam lafzi ialah madlul kalam nafsi. Ni orang pening dia. Madlul kalam lafzi ialah madlul kalam nafsi. Kok mana? Benda hak ditunjuk oleh kalam lafzi ialah benda hak ditunjuk oleh kalam nafsi. Benda hak ditunjuk oleh kalam lafzi mana? Contoh, haram berzina, contoh. Benda tu juga ditunjuk oleh kalam nafsi. Bukan di kalam nafsi. Kalam nafsi itu menunjuk. Madlu dia. Mana? Kalimatun nafsaniyah itulah. Tak? Sebab ada orang faham kata, bila buka hijab, nampak sifat perkata Allah. Di sifat perkata itulah boleh di apa? Boleh di apa? Boleh di tauzik, boleh di ambil maklumat, boleh dicabut maklumat. Berat lagu tu. Jadi sifat perkata Allah supaya papai tanda, boleh ambil cabut. Tauzi'iyah, boleh ambil cabut maklumat gitu. Anda kalam Allah Taala tu nafsi, menunjuk madlu dia. Mana? Kalam nafsani. Ya tak boleh. Dialah dal, dialah madlu, mana boleh? Boleh dia dal, dia agak madlu, boleh? Tak boleh. Dal dengan madlu mesti benda lain-lain. Tak boleh benda sama. Ini kalau orang tak ikut cara padat, dia pening situ. Dia akan pening. Tu. Wa amma ta'alluquhuma bi jami'i aqsamil hukmil aqliyyi, dan ada pun bertakluklah kedua-duanya kalam dan ilmu ni, perkata dan pengetahuan ni, bertakluklah kedua-duanya bi jami'i aqsamil hukmil aqliyyi, dengan sekalian bahagian-bahagian hukum yang dibangsa pada akal. Fa zahirun, tu jawab bagi amma. Fa zahirun, maka jelas, terang. Terang lah, jelas lah. Maka Allah Ta'ala tak tahu benda wajib, jahil lah tu.
Tak kata Tuhan tak tahu benda mustahil. Bodoh lah Tuhan. Betul tak? Tak kata Tuhan tak tahu benda haram. Bawa bodoh lah Tuhan. Jelas. Dalam Quran tak ada ke Allah Ta'ala cerita benda wajib, benda mustahil, benda jaiz? Ada tak? Ada. Jelas. Fazahirun. Illa melainkan anna ta'alluqahuma. Illa melainkan anna ta'alluqahuma. Melainkan bahawa seta'alluq kedua-duanya ilmu dan kalam tu mukhtalifun, bersalah-salahan, tidak sama. Tu muta'allaqnya sama tapi cara bertakluk bersalah-salahan. Lagu mana? Fata'alluqul ilmi, maka bermula ta'alluq bagi sifat pengetahuan. Ta'alluqun kisyafin ialah ta'alluq inkisyaf. Ta'alluq ittidah, mana inkisyaf dengan mana ittidah. Mana ta'alluq nyata. Dengan bersepakat di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa nak maha mengetahui? Nyata di zat Allah Ta'ala segala benda-benda yang diketahui. Apa? Benda wajib Allah Ta'ala tahu di atas jalan wujud. Benda mustahil Allah Ta'ala tahu di atas isti'alah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Nah, Allah Ta'ala tahu benda sungguh dengan tentu sungguh, benda tentu tidak dengan tentu tidak, benda terima sungguh terima tidak Tuhan tahu dengan terima sungguh terima tidak. Inkisyah nyata. Muafakat dengan benda. Wa ta'alluqul kalami, dan bermula ta'alluq bagi kalam. Kalam pulaknya ta'alluqul dilalati. Ialah ta'alluq menunjuk. Menunjuki. Memberi faham. Dilalah, mengerti. Tuh. Bila kita baca Al-Quran, itulah kita reti kata, oh di zat Allah Ta'ala ada sifat berkata. Kenapa ni? Ada kalam lafzi. Bermakna ada di zatnya kalam nafsi. Gitu. Tapi kalam lafzi ni tidak berdiri di zat Allah Ta'ala lah. Dia kata huruf suara ni pula koding di zat Allah Ta'ala duduk sedia kala lagi. Ya, tu jadi Hanabilah Hasyawiyah pula lah. Kenapa? Fak dia etikad kalam Allah Ta'ala berhuruf bersuara lagi pula koding. Hingga kita sebut kha, dal, ain. Semua tu koding lah kau. Tubik daripada zat Allah Ta'ala. Gung. Tu karut pula situ tu. Jangan kata Tuhan tak ada sifat berkata pula. Tuhan berkata-kata tapi tak ada sifat berkata. Mana? Macam Mu'tazilah pula. Tu Mu'tazilah Tuhan berkata-kata ke? Allah zat tu mutakallimu ke? Tapi dengan menjadikan huruf suara. Tak ada di zat Allah Ta'ala sifat berkata. Kerana bagi dia tiap-tiap perkata pasti berhuruf bersuara. Ahli sunnah kata, tak semesti perkata tu mesti berhuruf bersuara. Perkata adalah hatimu tak berhuruf tak bersuara. Itu qiyas syahid lagu tu semata-mata nak lawan fuak Mu'tazilah saja. Jangan menganggap sama pula perkata adalah hatimu dengan perkata ada di zat Allah Ta'ala. Perkata adalah hatimu tu terbenarlah walau tidak berhuruf tak suara, tetapi ada takdim, ada takhir, ada sukuk nafsi, ada lahan, itulah begitu. Hakikatnya serah pada Allah Ta'ala. Tak payah kita duk bahar-bahar panjang. Kama fuhimah, seperti mana barang yang difahamkan, mimma, daripada barang, zakartuhu tu, menyebutlah olehku hu akan dia, akan barang, laka bagi engkau. Sebagaimana aku telah sebut dah dululah pada muka surat 46. Sebut dah dulu deh. Sebut dah deh. Betul dah. Tala ilmu, maka bermula ilmu, yata'allaku bi jami'il kulliyati wal juz'iyati. Ini nak i'tiraf falasifah. Karena falasifah kata Allah Ta'ala tu hanya tahu benda kulliyat. Benda juz'iyat Allah tak tahu. Kafirlah mereka. Maka kata tu syarah dia kata apa? Fala ilmu, maka bermula sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Ya ta'allaku, mengetahuilah sifat pengetahuan Allah Ta'ala tu bijami'il kulliyati, dengan sekalian benda-benda hak bahasa kulli, bahasa umum, wal juz'iyati, dan sekalian benda-benda hak bahasa juz'i. Mana? Benda-benda hak bahasa halusi.
Benda hak satu persatu, detail. Gitu. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala hanya tahu pasir saja, tak boleh. Allah Ta'ala tahu tak pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir? Kata falasifah, Tuhan tak tahu. Kafir tu. Tak? Kita ahli sunnah wal jamaah ke mana? Tuhan tahu pasir di pantai, tahu tak? Tahu. Berapa butir pasir yang ada di pantai, Tuhan tahu tak? Tahu. Gitu. Kulliyah dan juz'iyah. Tuhan tahu tak rambut atas kepalamu, Naufal? Tahu. Berapa helai rambut ada atas kepalamu, Tuhan tahu tak? Tahu. Mu tahu tak? Ada. Mu tahu tak ada rambut atas kepalamu? Tak tahu juga bodoh nak kata ni. Tak tahu. Berapa helai rambut ada atas kepala, tahu tak? Dah. Tu kita tu hanya tahu kulli. Allah Ta'ala tahu kulliyati wal juz'iyati satu persatu. Tahu tu bila? Azalan wa abadan. Tu sedia kala dan selama-lama. Kerana tu ulama kata takluk ilmu, takluk tanjizi qading. Dulu sedia kala lagi Tuhan tahu. Hanya kata takluk suluhi qading kan? Ataupun tanjizi hadis bodoh lah Tuhan gitu kan. Patut tahu sedia kala. Walaupun Tuhan tak tahu lagi sebelum tu. Tak, tanjizi qading. Walaupun ada setengah ulama yang kata ada takluk suluhi qading. Nisbah dengan makhluk yang belum dijadikan. Tapi qaul tu qaul yang sangat dhaif. Qaul yang kuatnya Tuhan tahu segala benda dengan secara kulli dan juz'i luluh sedia kala. Tuhan tahu tu benda yang tak ada lagi seperti ada dah. Faham tak? Seperti ada dah. Muka fawahi lagu ni Tuhan baru tahu ni ke? Tak. Awak tahu tak muka awak nak tahu 60 lagu mana? Sekarang ni tahu tak lagi? Tahu. Walaupun buat dengan kamera ada style edit kan. Muka tua. Ni muka aku tua. Belum tentu betul. Nah. Tapi Tuhan tahu dah lah. Sedia kala belum ada mu lagi Tuhan tahu dah. Muka baby mu lagu mana, muka masa kanak-kanak budak lagu mana, dewasa remaja lagu mana, belia lagu mana, orang tua nak mampu lagu mana. Tuhan tahu lebih. Tahu tu supaya ada dah. Bukan nanti Tuhan buat mu baru. Aku ingat kau macu kepek orang itu. Kalau itu bodoh Tuhan. Faham tak? Dah. Tuhan tahu sedia kala. Tahu sebiji gitu dah. Tu tutup guru tu kata. Batai hidup kita ni sama koding dengan ilmu tu. Apa? Bukan koding. Bukan batai hidup kita ni koding. Mana kita ni, a'yanun sabitah. Ketika mana kita tu hanya sebagai a'yanun sabitah. Apa a'yanun sabitah? Beberapa diri yang sabit, yang sungguh dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebiji gini dah. Sebiji gini dah. Muka kita gini dah, Tuhan tahu. Tu bukan kata nanti Tuhan buat baru Tuhan tahu. Lagu ni dulu ingat kau muka dia comel sikit, nah. Dah. Ini dah. Memang sedia kala lagi muka kita lagu ni tu Tuhan tahu. Ya kita sendiri tak tahu nak muka lagu ni ni. Ada tak masa kecil ni le? Duk tengok handphone aku kalau boleh nak muka lagu ni ada. Ada. Nanti tua dah nak muka kita ke mana? Tak tahu. Tuhan tahu belaka tak? Tahu belaka. Itu Tuhan. Itu ilmu Allah Ta'ala. Tidak terdahulu jahil sikit pun. Bila ta'ammuli. Dengan ketiadaan ta'ammul. Apa ta'ammul? Tidak kena perhati. Bukan Tuhan ni ilmu dia kena perhati tilik. Perhati, buat kajian. Baru Tuhan tahu. Bodoh dah Tuhan itu. Wastidlalin atau pada ta'ammuli. Ai bila stidlalin. Tanpa menuntuti dalih. Wala sababin minal asbabi. Dan tanpa satu sebab daripada segala sabab-sabab. Bukan kata Tuhan ni, patut dia alimun bizatis sudur. Patut bu khabirun bima ta'malun. Dia mengaji universiti berapa puluh PhD gitu. Dah. Maka sebab tu ilmu Allah Ta'ala tak boleh disifatkan ilmu daruri, ilmu nazari, ilmu badihi, ilmu laduni. Apa jenis ilmu yang terdahulu jahil tak boleh disifatkan pada ilmu Allah Ta'ala. Tu jangan mengata Allah Ta'ala patut yang alim sungguh. Berapa PhD yang ngaji gitu ke? Tak boleh. Karena ilmu tu semua ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu laduni ke ilmu gapo sekalipun ilmu hak dibahasa pada makhluk di kitanya ilmu tapi fi maknal jahli. Itu
pada makna jahil. Pada makna jahil tu. Sebab itulah kalau kita baca kitab-kitab ulama kata apa, wallahu a'lam ai ismu tafdil laisa min babihi. Nah, isim tafdil tapi bukan baknya, bukan bak tafdil. Tak boleh kata Allah lebih mengetahui, jangan. Jangan terjemah Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Salah tu. Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu sikit pun. Itu. Tu. Malah kalau gitu fala yusafu, maka tidak boleh disifatkan ilmu pengetahuan Allah Taala tu bid-daruri, ilmu bahasa daruri. Mana? Bahasa mudah. Tak kena mengaji. Macam manis gula, pedas lada, masing garam. Awak tahu tak? Nova, tahu tak? Garam masing, tahu? Kau tak tahu? Oh bodoh nah. Tahu tak? Gula manis tahu? Apa lagi? Pedah, lada, tahu? Tahu tak? Awak belajar tak? Ada belajar di mana-mana sekolah. Belajar, ada mata pelajaran. Faslun fi bayani pedasil lada. Ada? Faslun fi bayani apa? Manisil gula. Ada? Tak ada. Tak lidah tahu lalu. Itu orang panggil ilmu daruri. Tak ada sifat Allah Ta'ala itu. Ilmu Allah Ta'ala daruri. Mana? Bahasa jenis kena tak, baru tahu gitu. Mana boleh? Artinya bila tak tahu. Bodoh ke? Berat gitu. Jadi ilmu Allah Taala tak boleh nak kata ilmu daruri. Wala yusafu bid-daruri. Maka tidak boleh disifatkan ilmu Allah Taala tu dengan ilmu daruri. Wala bin nazari, dan tidak boleh juga disifatkan ilmu Allah Taala tu dengan bahasa nazar, tilik. Bahasa kena tilik, kena fikir, kena perah otak. Itu nazari. Nah, macam kita pergi mengaji, pak ke pondok, pak ke madrasah, naik, pak ke universiti, apa semua sekali mengaji. Daripada tingkat tu tingkat ni, jinjai tu jinjai ni, siapalah habis mustawa dia, barulah kita faham. Ada gitu. Itu orang panggil ilmu nazari. Ilmu bahasa kena tilik, kena fikir, kena perah otak, baru kita tahu. Dah. Ilmu tu yang gitu tak? Tak. Dah. Banyak lagi lah. Wala bil badihi, wala bin nazari, wala bi apa bil apa lagi? Apa tu? Wala bil apa lagi? Bohgilah apa sahaja fi makna al-jahli belaka tu. Wala bil ladunni. Tak boleh. Oh patut tu ilmu hebat pun dikurnia oleh gitu. Tak boleh. Semua tu fi maknal jahli. Maka Allah Ta'ala ilmu dia tidak boleh disifatkan dengan ilmu-ilmu yang pada makna jahil tadi. Walahu, dan sabitlah padanya pada ilmu. Walahu ay walil ilmi. Dan sabitlah pada sifat ilmu, sifat pengetahuan Allah Ta'ala ni ta'allukun wahidun, ta'alluk yang satu saja. Apa ta'aluk yang satu tu? Tanjiziyun qadimu, luluh sedia kala. Artinya Allah Ta'ala Maha mengetahui sedia kala lagi. Tu. Laisa lil ilmi tidak ada bagi ilmu tu ta'alluqun tanjiziyin hadis. Tak ada. Tidak ada pada ilmu tu ta'alluq tanjizi hadis. Kenapa? Listilzamihi, kerana melazimlah akan ta'alluq tanjizi hadis tu sabqul jahl. Nah, terdahulu oleh jahil. Ingat baik-baik tu. Nah. Jadi kata kalau ta'alluq qudrat, itu ada apa? Ta'alluq suluhi qadir dengan ta'alluq tanjizi hadis. Nisbah Allah Ta'ala tak buat lagi makhluk. Ta'aluk suluhi qadir. Mana patut sedia kala Allah Ta'ala mampu buat makhluk. Kenapa? Karena dia bukan lemah. Dia ada sifat perkuasa. Maka ta'aluk kudrat ada suluhi. Suluhi qadir. Ada tanjizi hadis. Ada lah hari-hari ni. Tu hadut buat belakang ni. Kipas musim gapo semua sekali. Kita beringuh batuk gapo ya belakang lah tu. Tanjizi hadis belakang lah tu. Tu hadut buat kerja dia tu. Kulla yaumin huwa fi sya'nu.
Ya, itu. Tapi ilmu tak ada dah tanjizi hadis. Kalau kata tanjizi hadis artinya sabqul jahil, terdahulu bodoh. Wal kalamu dan bermula kalam yadullu ala ma zukirah. Menunjuklah ia kalam perkata tu ala ma zukirah, di atas barang yang disebut. Mana? Ai minal wajibati wal mustahilati lah wal jaizati. Ma zukirah tu buat bayang sendiri. Menunjuk ya dulu menunjuk dilalatan akan sebagai tunjukan mustamirratan yang berkekalan bilan qita'in tanpa berputus-putus azalan wa abadan sedia kala dan selama-lamanya. Ini orang panggil apa? Takluk tanjizi qadim bagi sifat perkata. Apa? Kena kepada yu'iddu kalaman. Ataupun yudabbirul kalam, atau apa lagi, iradatut takallum, ataupun kalimatun nafsaniyah. Iyalah ke tu. Tu tak ada boleh nak sakak sampai bila-bila. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu. Katakan hai Nabi Muhammad SAW, kalau air laut ni menjadi dakwah untuk menulis kalimatu Rabbi, ay kalimatun nafsaniyah. Kerana Allah Ta'ala senantiasa siap menyediakan apa yang nak ditunjuk. Nescaya kering air laut ni tak dapat lagi menghabisi kalimatu Rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada, walau ditambah. Sebab itulah kalam lafzi ni menunjuk apa? Ba'di madlul kalam nafsi, sebahagian daripada madlul kalam nafsi. Madlul kalam lafzi menunjuk sebahagian daripada madlul kalam nafsi, bukan menunjuk semua kalam, tidak. Nak faham boleh? Kenapa? Karena madlul kalam nafsi itu kalimatun nafsaniyah tu. Faham tak? Itu. Maka kata tu kata wal kalamu dan bermula perkata kalam. Ya dulu menunjuklah ia kalam perkata ni. Kalam tu menunjuk. Ya dulu ala ma zukira, menunjuk di atas barang yang disebut. Mana? Minal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Menunjuk dilalatan akan sebagai tunjukan mustamirratan yang berkekalan bilang qita'in tanpa berputus, tanpa ada putus ada. Kalau ada putus tu bermakna sukuk nafsani, sukuk nafsani. Mustahil ala Allah. Allah Ta'ala diam nafsani. Karena zatnya zat yang sentiasa bersifat dengan perkata dan senantiasa siap untuk berkata kata-kata dengan kalimatun nafsaniyah. Itu. Adapun berkata dengan makna masdari, itu mahalul ijtihad. Asy'ariyah kata buka hijab, tutup hijab. Tu Maturidiyah kata apa? Menjadikan huruf suara yang baru menjadi. Bukan makna ibtida' kalama, memulakan percakapan dengan gerak bibir mulut. Bukan. Keluar huruf suara. Tidak. Kemudian masa kata, kemudian diam pula tu. Dah. Karena Allah Ta'ala zat lam yazal mutakalliman. Apa? Ai muttasifan bisifatil kalam. Zat yang senantiasa bersifat dengan sifat kalam, perkata, dan senantiasa siap untuk berkata-kata dengan kalimatun nafsaniyah. Tak berhuruf, tak bersuara juga kalimatun nafsaniyah tu. Bukan satu tapi banyak. Qadim. Berkekalan, mustamirratan bilang qita'in. Tanpa ada putus. Azalan wa abadan, sedia kala dan selama-lamanya. Fahuwa maka ia Allah Ta'ala bihi dengan bil kalam tu amirun nahin mukhbirun wallahu a'lam. Di situ dulu. Fahuwa maka ia Allah Ta'ala bihi dengan bersepakai di zatnya sifat perkata amirun, ialah yang menyuruh, yang memerintah, nahin yang menegah, mukhbirun yang mencerita, mengkhabar. wallahu a'lam. Anak ni
Mana? Ya. Ya. Itu deh. Halah-hara itu tak. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa amma maka adapun idza apabila tasawatil amaratani bersamaanlah dua-dua tanda akan kedua-dua tanda. Tuh tasawatil amaratani ay alamatani dalatani alal haram wal halal. Maka adapun apabila bersamaanlah dua-dua tanda, dua-dua alamat yang menunjuklah dua-dua alamat itu di atas halal dan haram. Hingga mana? Hatta tabqa syakan, sehingga kekal berkekalanglah akan syak. Halal ke haram? Halal ke haram? Duk kekalnya syak gitu. La yakunu li ahadihima, tidak adalah bagi salah satu daripada keduanya. Li amaratin tadi. Bagi dua alamat tadi tu. Li amarataini, bagi amarataini, bagi alamat kedua-dua tadi tu. Tidak ada bagi alamat kedua-dua tu tarjihun indaka. Tidak ada apa? Tarjihun oleh penguat. Tarjihun indaka ay tarjihun alal akhari indaka. Tidak ada salah satu daripada kedua alamat itu tarjih, apa, penguat di atas yang satu lagi di sisi engkau. Mana? Bersama kedua-duanya. Alamat halal pun 50, alamat haram pun 50. Jadi sama-sama, sama berat, faham tak? Tak ada tiba-tibanya pak, lebih ke halal 10%, 60% lebih, tak ada. Ataupun pak 60% lebih ke haram, tak ada. Jawab bagi amal tadi. Fadzalika, maka demikian itu mana? Matasawat fihi al amaratani tadi. Maka demikian matasawat, barang yang menyamai fihi padanya pada barang al amaratani oleh dua alamat, dua tanda tadi tu. Orang panggil apa benda tu? Syubhatun, syubhat. Tu orang panggil syubhat tu. Tu orang panggil syubhat. Tu orang panggil syubhat. Dalam hadis Nabi sebut kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bermula halal itu jelas dan bermula haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara halal dengan haram tu umurun mustabihatun, ialah beberapa perkara yang kesamaran. Bila kesamaran, la ya'lamuha katsirun minan nasi, tidak mengetahuilah akan benda yang syubhat tadi itu katsirun minan nasi, oleh kebanyakan daripada ulama. Ulama sendiri tak tahu. Tu ada hak kata halal, ada hak kata haram, pening habis. Tu orang panggil syubhat tu. Tapi hak autoriti lah. Jangan kira ustaz-ustaz kapun ni autoriti mana? Hakim-hakim, qadi-qadi, mufti-mufti semua kata forex haram. Tiba-tiba ada ustaz seorang hak TikTok, hak main TikTok yang kata halal sini. Tak pakar tu. Ini kata-kata sama-sama mufti pun pening. Ada mufti kata halal, ada mufti kata haram. Tu. Sama-sama ulama pun hak besar-besar ni. Hak muktabar ni. Berkhilaf. Itu orang panggil benda tu syubhat. Maka hadis Nabi katakan, famanit taqa, maka barang siapa yang memelihara, famanit taqa syubhat, barang siapa, maka barang siapa yang menjaga akan benda-benda yang syubhat, faqadis tabra'a li 'irdihi wa dinihi, maka sesungguhnya menyucilah ia bagi muruahnya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang jatuh berlaku membuat benda
apa benda syubhat, waqa'al harami, akan terjatuh dalam benda haram. Ya kerana benda halal haram ni dia tak boleh kiyah macam air mutlak dengan air mutanajjih. Nah, dia tak boleh kiyah air mutlak air mutanajjih. Kan air mutlak tu bila jatuh najis. Nah, kalau kita orang panggil buang najis hingga hilang bau, warna dan rasa, mutlak balik tak? Mutlak balik. Ataupun kita tambah air hingga hilang orang panggil najis tadi, hilang alamat dia, bau, jadi mutlak balik tak? Mutlak. Mu tak boleh kiyah benda halal haram tu dengan air mutlak, air mutanajjih tak boleh. Karena bab halal haram tu ada kaedah dia. Nah, tu iza jatama'al halal wal haram, apabila berhimpun benda halal dengan haram bercampur, ghulibatil haram, nescaya dimenangkan yang haram. Maka kerana tu siapa yang jatuh dalam syubhat, Nabi kata, maka waqa'a fil haram, jatuh dalam benda haram. Syubhat baru ni, tak tahu halal ke haram, akan jatuh dalam benda haram. Tu. Apa hadis tu? Panjang lagi. Karra'i. Ingat dah hadis tu? Karra'i haulal hima. Yushiku an yaqa'a fihi. Seperti orang yang mengembala lah. So, orang yang jaga orang dengan jatuh dalam perigi lah tu ni. Duk main keliling tu, jatuh dalam lubang perigi tu. Gitu. Baik. Maka itulah orang panggil syubhatun, benda syubhat. Yushbihu, menyerupailah ia. Annahu halalun, bahawasanya ia tu halal. Wa yushbihu, dan menyerupailah ia annahu haramun, bahawasanya benda tu haram. Fashtabaha, maka kesamaranlah amruhu, oleh pekerjaannya, alaika, di atas engkau. Mu tu jadi penilala gitu ya. Wal tabasa haluhu, wal tabasa makna kesamaran juga, dan samarlah. Wal tabasa haluhu, dan samarlah oleh kelakuannya. Tuh. Kalau gitu Nabi SAW sabda apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka, tinggal olehmu ma yaribuka, akal barang yang kamu syok. Halakah? Tinggal. Tinggal. Tinggal tu ila ma la yaribuka, kepada barang yang tidak engkau ragu-ragu. Kalau diragu-ragukan halal dan haram dia, kenapa? Alamat halal pun sama banyak, alamat haram pun sama banyak. Maka tak ada tarjih mana-mana. Kalau gitu orang panggil benda ni syubhat. Maka tinggal da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Itu. Summa limtina'u 'anil ladzi huwa haramun mahdun hatmun wajibun. Summa kemudian. Summa kemudian. Alimtina'u, menegahi, anil ladzi, daripada yang huwa, yang bermula ia yang itu haramun mahdun, ialah benda haram semata-mata, hatmun wajibun, ialah hatmun wajibun, ialah wajib. Maknanya apa? Menjagakan diri kita daripada buat benda haram semata-mata haram tu wajib. Wajib kewajipan. Wajib. Tuhan suruh kita hindar daripada benda haram tu wajib. Wa anil ladzina, atah perkataan anil ladzi tadi. Al-summa limtina'u, kemudian menegah, menjagakan diri kita, menegahkan diri kita ni. Anil ladzi huwa syubhatun, menegahkan diri kita, menjagakan diri kita tu daripada perkara yang ia tu syubhat. Taqwan wa wara'un, ialah taqwa dan wara' nama dia. Wa hadza, dan ini, ma qalahu akharuna, barang yang telah diberkatalah akan dia oleh ulama. Itu mana hadza. Jagakan diri kita daripada buat benda haram itu wajib, dan jaga diri kita daripada buat benda syubhat itu ialah takwa dan wara'. Aulal qaulaini indana, ialah yang terlebih utama dua pendapat di sisi kami, yakni di sisi Imam Ghazali. Artinya apa? Pendapat yang dirajih oleh Imam Ghazali ialah
wa qala akharuna tu balil haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun aw ghalibu zanni. Aduh, pendapat hak dirajihkan oleh Imam Ghazali, hak diafdalkan, diaulakan oleh Imam Ghazali ialah pendapat akharun. Akharun tadi. Sebab tu haza ay ma qalahu akharun. Dhabit gitu. Wa haza dan ini mana? Ma qalahu akharun. Barang yang telah diberkatalah akan dia oleh akharun, oleh ulama yang satu lagi. Mana? Balil haramul mahdu, bahkan haram semata-mata juga. Ma yakunu bihi, barang yang adalah dengan dia barang ilmun aw ghalibu zanni. Lianna ghalabataz zanni minna tajri majral ilmi fi kathirin minal ahkami. Fa amma idza tasawatil amaratan ila akhir. Aduh. Nah, itu orang panggil qala akharun. Nah, pendapat ulama yang satu lagi ni, aulal qaulaini indana, ialah yang paling utama daripada dua pendapat indana di sisi kami. Nah, pendapat yang pertama, benda hak kita yakin benda tu apa? Milik orang lain, atau kita yakin benda tu ditegah, maka tu haram. Kalau benda tu wa amma idza lam yakul laka yaqinu bidzalika walakin yaghlibu ala zannaka annahu kadzalika fa huwa syubhat. Nah, hanya ghalib zannya benda tu milik orang lain atau benda tu ditegah oleh Allah Taala, maka syubhat. Pendapat ni Imam Ghazali kata lemah. Pendapat hak dikuat oleh Imam Ghazali, hak ni pun haram juga. Faham? Bukan syubhat dah. Syubhat tu apabila dua alamat tu beripung tak ada tarjih mana-mana. Ketika tu baru syubhat. Maka ketika tu kita tinggal benda haram wajib. Bapa mu tak buat benda ni tak tahu halal ke haram. Kalau benda haram wajib aku tinggal. Bapa mu tinggal juga kalau tak jelas haram. Kalau aku tinggal benda ni, itulah takwa dengan wara'. Itu yang sebut tadi kan. Habis itu. Fa in qila, maka jika dikatakan fi soal, ma taqulu, maka apakah engkau nak kata fi qabuli jawaiziz salatini fi hadzal zamani? Apa engkau nak kata di dalam menerima habuan-habuan, hadiah-hadiah para sultan-sultan, raja-raja pada ini zaman? Wallahu a'lam. Ada juga soalan lagi tu ni. Apa engkau nak kata kalau terima hadiah pangkat ke duit ke apa? Jawab ya, kalau raja nak 2 juta, molek barulah aku terima lah, siap cepat sikit pondok aku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli ma yurdi. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.